Okey, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Then, sekejap. Okey. Nampak paparan? Nampak paparan? Nampak. Okey, terima kasih. Okey, subtopik yang seterusnya 24 tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Okey, untuk subtopik yang ini, okey, objektif pembelajaran bagi tajuk yang ini adalah pertama mendefinisikan unit jisim atom. Unit jisim atom ni bahasa Melayu, bahasa Inggeris atomic mass unit. Atomic mass unit. Atomic mass unit. Oh. Inilah padahnya menulis menggunakan mouse. Okay, atomic mass unit ataupun AMU. AMU. Okay, kita nak mendefinisikan unit jisim atom. Yang kedua, menerangkan pembelahan nukleus. Ini penting. Menerangkan pembelahan nukleus dan memberi contoh pembelahan nukleus. Okey, dah faham nanti pembelahan nukleus, kita akan tengok pula tindak balas berantai. Okey, kemudian awak kena tahu bagaimana untuk menerangkan pelakuran nukleus dan contohnya. Okey, seterusnya kita akan menghubungkan pembebasan tenaga semasa tindak balas nuklear dengan perubahan jisim mengikut persamaan E sama dengan mc². Yang ni selalu jumpa ni rumus ni. Rumus Einstein. E equal to mc². Okay, dan yang ketiga menerangkan penggunaan tenaga dari pembelahan nukleus dan mewajarkan penggunaan pembelahan jarak X dan yang akhir sebanyak ni banyak atau atomic magnet. Magnet merujuk kepada unit jisim zarah untuk atom atau zarah subatomik seperti proton, neutron dan elektron. The mass unit of atom. The mass unit of atom. Di mana satu unit jisim atom ataupun satu U adalah bersamaan dengan 1/12 daripada jisim karbon 12. Satu UGA ataupun satu AMU bersamaan dengan 1/12 daripada jisim karbon 12. Di mana jisim bagi karbon 12 ialah 1.99265 darab 10 ke 7 kg. Ini adalah jisim bagi karbon 12. Karbon 12. Okey, ini jisim dia. Tapi satu UGA ni hanya 1/12 daripada jisim tersebut, iaitu bersamaan dengan 10 kuasa negatif 7 kilogram. Nak ingat boleh, nak hafal boleh, tak nak hafal tak apa sebab nilai ni akan diberikan dalam kertas soalan. Ya? Cuma awak kena tahu je lah. 1 UGA adalah bersamaan dengan 1.66 dan 10 kuasa negatif 27 kilogram. Kalau tak tahu, susah nak buat. Bila nak guna, akan tunjukkan nanti. Okay. Okey, yang kedua adalah menerangkan pembelahan nukleus. Yang ini sebab dengan istilah yang akan satu lagi sama. Shen juga tapi lain sikit.
Bahasa Melayu pembelahan nukleus, bahasa Inggeris nuclear fission. Pembelahan nukleus ni apa? Pembelahan nukleus adalah pemecahan nukleus berat dua atau yang lebih ringan. Ada satu nukleus yang besar, nanti tembakkan dengan satu neutron, tembak, nukleus ni akan pecah menjadi dua yang lebih kecil. Berlaku nukleus dibedil. Nukleus dibedil dengan neutron. Nukleus, contohnya nukleus uranium, dibedil dengan satu uranium. Okay. Uranium ada. Okay. Apabila Gsm telah hilang, yang tengok sebelah ke sini, satu nukleus uranium dibedil. Okey, apa dia ni? Sangkut. Jelas tak? Tak dengar. Tak dengar. Okey. Naik internet. Okey, saya ulang semula. Pembelahan nukleus adalah pemecahan nukleus berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan. Okey, contoh kat sini adalah satu nukleus berat kat sini adalah uranium. Okey, uranium ni akan dibedil dengan satu neutron. Okey, apabila neutron membedil satu nukleus uranium, nukleus yang berat tadi akan menjadi satu nukleus yang lebih ringan. Lebih kecil lah. Okey, semasa dia menghasilkan dua yang kecil ni, dia turut menghasilkan tiga neutron yang lain. Tiga neutron lain pun dihasilkan. Okay, semasa proses pembelahan nukleus, neutron yang perlahan menghentam nukleus uranium. Okay. Neutron, lepas tu ada uranium. Neutron dia akan bedil uranium. Uranium ni nukleus yang besar. Kemudian dia menghasilkan xenon. Menghasilkan xenon. Dan juga strontium. Strontium. Okey, xenon dengan strontium ni Gsm-nya rendah. Kenapa kita tengok Gsm rendah? Kita tengok dari segi contohnya, kita tengok dari segi nuclear number kat sini lah. Kecil lah yang berbanding yang asal. Ini 25. So dia lebih kecil. Okey, dalam masa yang sama dia menghasilkan xenon dengan strontium, dia juga akan menghasilkan tiga neutron yang lain. Okey, hasilkan tiga neutron yang lain. Dan juga menghasilkan tenaga. Macam mana kita akan dapat tenaga ni? Tenaga ni akan dapat daripada penyusutan Gsm. Okey, akan dapat daripada penyusutan Gsm ataupun Gsm yang hilang ataupun Gsm yang berubah. Sebab nanti apabila kita kira bahagian yang asal ni, yang induk, Gsm yang induk dia tak sama dengan Gsm anak. Ini kita panggil Gsm anak. Yang sebelah kiri adalah induk, yang sebelah kanan adalah anak. Okay, nanti dia akan ada perubahan dia. Ada Gsm yang hilang. Gsm yang hilang itulah yang kita akan tahu berapakah jumlah tenaga yang akan dihasilkan. Okey, yang ni saya tunjukkan tadi. Cara ni saya gambarlah. Uranium membedil satu uranium. Uranium ni satu nukleus yang besar. So berlaku pembelahan nukleus menghasilkan nukleus yang lebih kecil. Itu maksud pembelahan. Maksud pembelahan ialah pemecahan nukleus berat menjadi dua atau lebih nukleus. Dia boleh jadi dua, dia boleh jadi tiga. Tapi pada peringkat SPM, jadi dua je. Pemecahan nukleus berat menjadi dua nukleus yang lebih ringan. Itu definisi apabila diminta. Pembelahan nukleus merujuk kepada pemecahan nukleus berat kepada dua nukleus yang lebih ringan. Okey. So dia akan bebaskan tiga neutron kan. Okey, neutron yang dibebas ni dia akan membedil uranium yang lain.
Okey, dia akan membedil uranium yang lain. Okey. So nanti dia akan banyaklah neutron. Betul? Okey, neutron ni lah yang kita akan gunakan untuk menghasilkan radioisotop buatan. Yang asal tadi, yang kita bincang awal tadi, radioisotop tiruan ataupun radioisotop buatan dihasilkan dengan menambahkan neutron ke dalam nukleus kan. Nanti tengok semula nota yang asal tadi. So neutron yang terhasil dalam pembelahan ini digunakan. Boleh digunakan lah. Kita kumpulkan, kita boleh gunakan untuk menghasilkan bahan radioisotop. Okey, ni contoh yang lain, uranium dibedil dengan neutron tapi dia menghasilkan barium dan juga krypton. Okey, dan juga 3 neutron. Okey, neutron ni dia mungkin boleh jadi 2. Macam mana nak tentukan? Awak kena seimbangkanlah nanti. Seimbangkan nuclear number, seimbangkan proton number, macam yang kita dah belajar sebelum ni. Itu nak untuk menentukan berapa neutron yang dibebaskan. Okey, kita tengok apakah perbezaan antara pembelahan nukleus dengan perebutan radioaktif. Okey, ini secara ringkas je lah. Secara ringkas perbezaan dia. Untuk pembelahan nukleus, nukleus dibahagi kepada 2 bahagian besar dengan jisim yang hampir sama. Dia mesti terbahagi 2. Pembelahan nukleus terbahagi kepada 2. Tapi kalau perebutan radioaktif, jisim zarah subatom yang dibebaskan semasa mereput sangat kecil berbanding nukleus anak. Maksudnya kita tak nampak sangat perbezaan dia. Okey, pembelahan nukleus dia akan menghasilkan haba yang sangat tinggi. Banyak haba yang dihasilkan. Tapi untuk perebutan, tenaga haba lebih rendah. Okey, untuk pembelahan nukleus dia akan memancarkan neutron. Tapi untuk perebutan, dia tak pancar pun neutron. Tiada neutron yang dipancarkan. Dia hanya membebaskan zarah ataupun dia membebaskan zarah bertenaga iaitu alfa, beta dan juga gamma. Okey. Clear tak suara saya? Clear. Okey, terima kasih. Okey, kita pergi kepada tidak balas berantai. Okey, tadi dah faham tentang pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus ni satu nukleus yang besar ditembak atau dibedil and bombard by a neutron. Ditembak dengan satu neutron. Apabila yang besar, nukleus besar ditembak dengan satu neutron, nukleus yang besar tadi dia akan menjadi 2 nukleus yang lebih ringan. Okay, kemudian dia akan menghasilkan neutron yang lain. Dan saya cakapkan tadi, neutron yang dihasilkan itu digunakan untuk membedil uranium yang lain. Okey, proses itu, proses yang berulang itu dikenali sebagai tindak balas berantai. Okey, so tindak balas berantai. Dalam tindak balas berantai, satu neutron memulakan proses pembelahan nukleus. Tetapi 3 neutron dihasilkan. Sekiranya salah satu dari neutron itu menghentam nukleus uranium yang lain, maka lebih banyak tindak balas akan berlaku dan melepaskan lebih banyak neutron. Tindak balas berantai dihasilkan. Tindak balas berantai adalah tindak balas yang mampat, di mana produk tindak balas dapat memulakan tindak balas yang serupa. Oleh kerana atom-atom uranium terus berpecah, sejumlah tenaga yang besar dilepaskan semasa setiap reaksi. Haba yang dibebaskan digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okay, tindak balas berantai terkawal berlaku dalam sistem jana kuasa nuklear. Okey, jadi kalau kita nak bina sistem jana kuasa, maksudnya tindak balas yang berlaku dalam jana kuasa itu adalah tindak balas yang terkawal. Kita boleh kawal. Maksudnya haba tu tak boleh tinggi sangat. Dia adalah sistem-sistem dan macam mana kita nak kawal neutron tu. Okay. Untuk bom nuklear tu untuk kepada balas berantai yang tidak terkawal. Tu beza dia. Jadi maksudnya kalau Malaysia mungkin masa akan datang, 50 tahun akan datang, tiba-tiba Malaysia nak gunakan stesen jana kuasa nuklear untuk elektrik,
Maksudnya kita kena jadikan dia kawalan lah. Maksudnya kena reaktornya kena besar, tebal. Ada beberapa ciri yang kita akan ini contoh nak balas berantai. Okey, ini asal tadi. Peringkat kita belajar pembelahan nukleus. Ini peringkat pembelahan nukleus. Lepas tu saya buat satu lagi. Ini pembelahan yang kedua. Okey, sebab ada neutron yang dihasilkan kat sini, dia akan membedil uranium yang lain. Okey. Kat sini pun dia akan menghasilkan satu neutron. Neutron yang dihasilkan dia akan bedil uranium yang lain. Asal satu menjadi tiga, tiga uranium kat sini yang dia bedil. So kat sini kalau jadi tiga lagi, dia akan jadi gandaan tiga lah. Gandaan tiga. Kuasa tiga lah, kuasa tiga. Okey, untuk tindak balas berantai berlaku, jisim uranium 235 mesti melebihi satu nilai tertentu. Mesti adalah nilai yang spesifik, yang dipanggil sebagai jisim genting. Jisim genting adalah satu nilai untuk memastikan tindak balas berantai boleh berlaku. Okey. So, tindak balas berantai ni dia adalah disebabkan oleh pemecahan ataupun pembelahan nukleus, nucleus fission, repeat ada berulang, akan terhasilnya chain reaction, tindak balas berantai. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang seterusnya, pelakuran nukleus. Bahasa Inggeris tak tulis kat sini, nuclear fission. Nuclear fusion. F-U-S-I-O-N. Nuclear fusion. Pelakuran nukleus. Okey. Pembelahan yang besar jadi kecil. Kan? Pelakuran nukleus pula, proses di mana dua nukleus yang ringan bersatu menjadi satu nukleus yang lebih berat. Maksudnya yang kecil bergabung jadi besar. Itu fusion. Nuclear fusion ataupun pelakuran nukleus. Pelakuran nukleus, dua nukleus yang ringan bergabung menjadi satu nukleus yang lebih besar. Jadi nukleus itu akan membebaskan tenaga yang amat tinggi. Nuclear fusion ni, contoh sekarang ni dekat matahari lah. Dekat matahari dia, bagaimana tu haba terhasil? Salah satunya adalah tindak balas nuclear fission ni. Hidrogen bergabung menghasilkan satu yang lebih besar. Hidrogen bergabung menghasilkan satu nukleus yang lebih besar. Okay, contoh yang pertama, apabila dua nukleus hidrogen bergerak pada kelajuan tinggi. Syaratnya mesti dengan kelajuan tinggi nak berlaku pelakuran nukleus, dia mesti berhalaju tinggi. Okay, mereka boleh bergabung bersama untuk menghasilkan nukleus yang lebih berat. Jadi sejumlah haba yang besar dihasilkan. Macam mana kita nak kira tenaga kat sini? Tenaga ni ditentukan dengan cacat jisim ataupun penyusutan jisim. Penyusutan jisim. Okey, penyusutan jisim. Baru kita dapat berapa jumlah tenaga yang dihasilkan. Okay, pelakuran nukleus dipercaya berlaku di permukaan matahari dan menjadi punca matahari. Jadi tenaga yang dibekalkan ni semuanya dalam bentuk tenaga haba. Kita belajar tadi dalam pembelahan, tenaga tu dalam bentuk tenaga haba. Kena ingat tenaga haba tu terhasil dalam bentuk tenaga haba. Tenaga haba yang kita akan gunakan nanti untuk memutarkan turbin. Kalau dalam electricity lah, turbin akan berputar. Okey, contoh yang kedua, nukleus deuterium. Okey, hidrogen 121 yang sama, nukleus yang sama, dia bergabung. Macam mana bergabung? Dia bergerak dengan halajuan tinggi, bertemu dua ni, bertemu. So bertemu dia boleh
bercantum membentuk satu nukleus yang lebih besar yang kita panggil sebagai pelakuran nukleus. So nukleus helium 23 lebih besar lah. Asalnya hidrogen 21 menjadi helium 32. So nukleus helium ni lebih berat berbanding yang asal. Ini adalah pelakuran nukleus. Dan dia menghasilkan satu neutron kat sini. Menghasilkan satu neutron. Kenapa satu neutron pula cikgu? Sebab kalau kita kira kat sini proton number 1 campur 1 2. So 2 campur 0. Kat atas nuclear number 2 campur 2. Kan? Kat sini 3. 1 kosong. Ini merujuk kepada neutron lah. Neutron 1 kosong. Kalau beta ataupun elektron kosong negatif 1. Kalau helium 4 2. Okey. Seterusnya pembebasan tenaga dalam tindak balas nukleus. Yang ni. Kita nak kira tenaga sekarang ni. Tadi ada jumpa kehilangan jisim, penyusutan jisim. Atau dia guna perkataan jisim. Kehilangan jisim atau penyusutan jisim atau cacat jisim. Semua tu benda yang sama. Mass defect. Bahasa Inggeris dia akan gunakan mass defect. Dalam suatu tindak balas nuklear atau reputan radioaktif, dia dapati jumlah jisim nukleus, atom baru dan zarah yang terhasil adalah sentiasa kurang daripada jisim nukleus atom asal. Kehilangan atau penyusutan jisim ini telah bertukar menjadi tenaga. Saya ulang sekali lagi. Kehilangan ataupun penyusutan jisim tadi dia akan bertukar dalam bentuk tenaga dan tenaga yang dibentuk sini adalah tenaga haba. Tenaga dalam bentuk haba telah dibebaskan semasa tindak balas nuklear atau perebutan berlaku. Okey, macam mana kita nak cari kehilangan jisim ataupun penyusutan jisim? Jumlah jisim sebelum tindak balas tolakkan dengan jumlah jisim selepas tindak balas. Okey. Jumlah jisim sebelum tindak balas kita panggil sebagai induk ataupun induk lah biasa yang selepas tindak balas ni kita panggil sebagai anak. Jisim dan tenaga boleh saling bertukar antara satu sama lain. Kehilangan jisim dalam tindak nuklear bermakna jisim telah berubah menjadi tenaga. Hubungan antara jisim dan tenaga E sama dengan MC kuasa 2. E ni tenaga. E adalah merujuk kepada tenaga. M ni adalah jisim dalam unit kg. Okey, M jisim dalam unit kg. Mesti kena ingat. M mesti dalam unit kg. Sebab awal tadi kita unit jisim atom. Unit jisim atom, UGA. UGA tu dia tak sama dengan kg. Jadi apabila nak tukar kepada kilogram, kita kena darabkan dengan 1.66 kuasa negatif 27. Okey, ini kena ingat betul-betul ni. Yang kedua C. C ni adalah laju cahaya. C ni kuasa 2. Yang ni selalu calon lupa ni. E sama dengan MC kuasa 2. Tapi apabila buat calculation, kuasa 2 lupa nak letak. Kena hati-hati. Okay, nanti kita akan tengok contoh. Sebelum tu kita tengok apakah perbezaan antara pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Okey, pertama kat sini kita tengok nampak persamaan dia. Persamaan pembelahan dengan pelakuran ni dia akan menghasilkan atom yang baru dan juga membebaskan tenaga haba. Itu persamaan. Perbezaan dia, pembelahan nukleus, atom yang lebih besar menjadi atom yang lebih kecil. Tapi pelakuran, dia gabungkan atom yang ringan menjadi atom yang lebih besar. Okey. Perbezaan yang kedua, jisim genting bahan dan neutron berhalaju tinggi diperlukan. Maksudnya tadi apa? Uranium mesti mempunyai nilai yang tertentu kan? Jisim yang tertentu untuk berlaku pembelahan nukleus. Okey. Tapi untuk pelakuran, dia perlukan kawasan persekitaran yang berketubatan tinggi dan suhu yang
yang tinggi. Okey, yang ketiga, ini. Pembelahan nukleus dia tidak berlaku secara semula jadi. Kenapa tak berlaku secara semula jadi? Sebab kita kena tembak, kita kena bedil dulu. Kita kena bedil dengan neutron, barulah dia boleh jadi pembelahan nukleus. Tetapi kalau untuk pelakuran nukleus, dia boleh berlaku secara semula jadi. Seperti dekat matahari tu. Tak ada apa-apa pun yang memaksa dia. Neutron, nukleus bergerak dengan laju yang tinggi, dia boleh berlaku pelakuran nukleus. Tapi kalau pembelahan, kita kena tembak dengan neutron dulu. Okey, kita tengok kat sini contoh yang pertama lah. Ini kita nak kira tenaga. Okey, kat sini untuk pereputan radium 226. Okey, radium 226 dia mereput. Okey, ni reputan biasa ni proses reputan biasa. Ni bukan pembelahan. Kenapa saya cakap ni bukan pembelahan nukleus? Sebab pada yang induk, kawasan induk ni dia hanya terdiri daripada radium sahaja. Dia tidak ada neutron. Sebab itu kalau kita tengok dekat induk tiada neutron, dia adalah merupakan pereputan radioaktif, pereputan biasa. So dia membebaskan zarah alfa. Kenapa bebaskan zarah alfa? Sebab kat sini ada helium. Tu ulang kaji sikit. Okey. Yang ni kena take note. Untuk selesaikan masalah pengiraan ni, pertama kira beza jisim induk dan jisim anak. Ini kita nak cari apa? Kita nak cari jisim yang hilang. Nombor satu ni kita nak cari jisim yang hilang. Okay, apabila kita dapat jisim yang hilang, kita kena tukarkan dalam bentuk kilogram. Kenapa kena tukar bentuk kilogram? Tengok kat sini. Nilai-nilai jisim yang dibagikan dalam soalan adalah dalam unit UGA. Okey. Dalam UGA. So unit UGA ni ataupun AMU nanti, kita perlu tukar kepada kilogram. Yang ni step yang sangat penting. Semasa kita nak tukar kepada unit kilogram, nombor banyak kan? Ada 5 decimal places kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jangan pandai-pandai pula nak pergi bundarkan. Jangan nak bundar, jangan. Kalau ada 5 tempat perpuluhan, 5 lah tempat. Kalau ada 6 tempat perpuluhan, 6 tempat perpuluhan tu kena gunakan. Nak tukar daripada satu unit UGA kepada kilogram. Kena kekalkan bilangan tempat perpuluhan tu. Kita tukar kepada kilogram, barulah kita masukkan dalam rumus tenaga nuklear, iaitu E sama dengan MC kuasa 2. Okey, contoh yang pertama. Cari penyusutan jisim dalam unit UGA. Okey, so gunakanlah induk 226 radium 536 tolak dengan 222. Ini saya kurangkan tambah. Sebab apa tambah? Sebab ini adalah merujuk kepada jisim anak. Sebab tadi induk tolak anak. Induk tolak anak. Dapatlah dia punya nilai kat situ adalah merujuk kepada cacat G. Okey, dalam unit UGA kemudian kita tukar kepada kg. Macam mana tukar kepada kg? Darabkan sahaja. Darabkan dengan nilainya 1.66 darab 10 kuasa 27. Okey, so kat sini, yang ni awak jangan ubah. Yang ni jangan ubah tempat perpuluhan. Tapi dekat sini dah sampai dalam unit kilogram, awak nak guna 2 tempat perpuluhan pun dah okey. Tak nak guna 4 tak apa. Nak guna 4 tempat, nak guna semua tempat perpuluhan boleh. Tapi sekurang-kurangnya mesti ada 2 tempat perpuluhan digunakan. Dengan syarat telah ditukar kepada unit kilogram. Selagi tidak ditukar kepada unit kilogram, mesti semua tempat perpuluhan yang ada dalam soalan. Okay. So dapatlah jawapan dalam unit joule. Unit kena tulislah. Unit joule. Okey, soalan yang kedua. Okey, tengok kat sini. Apa beza dengan soalan neutron, uranium
dengan neutron kepada pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus. Dihasilkan barium dan juga krypton serta tiga neutron yang lain. Okey, dapat soalan macam ni, kalau keluar SPM soalan macam ni maksudnya 5 markah lah untuk awak ni. Kalau keluar soalan yang 5 markah. 5 markah percuma. Sebab step dia sama. Step yang pertama apa? Step yang pertama cari dulu GSIM dia. Cacat GSIM. Dah dapat dalam unit UGA. Sini 1 markah. Yang ni markah yang kedua. Kemudian tukar kadar kilogram, markah yang ketiga. Masuk semula dalam rumus I sama dengan MC kuasa 2, markah yang keempat. Jawapan akhir dengan unit yang betul dapat markah yang kelima. Ni je step dia. Okay. Nanti boleh tengok semula. Nota ni saya dah sharekan dalam Google Classroom. Dalam bentuk PDF dan juga dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint ada animation lah. Okey, yang ni tindak balas apa? Dah nyatakan dalam soalan, tindak balas pelakuran nukleus. Sebab apa? Ada 2 nukleus yang ringan menghasilkan 1 nukleus yang lebih berat kat sini. Okey, saya tak tunjuk jalan kerja kat sini, tapi jalan kerjanya tetap sama, iaitu cari yang sebelah kiri dia akan jadi induk, yang sebelah kanan dia akan jadi anak. Okey, kalau tolak ni dia akan dapat negatif. Jangan risau sebab kita mau duluskan. Kita mau duluskan lah ni. Maksudnya kita mau duluskan. Kita nak cari nilai yang positif. Kita nak cari yang positif. Okay, dapat negatif tukar kepada positif. Tak jadi masalah lah. Yang penting kita nak nilai itu. Okay, ada soalan setakat ni? Habis dah petai. Ni, dia open ni dah petai. Ni, dia open ni dah petai. Okey, ni Faiz. Kenapa penyusutan jisim bukan 2 nukleus bergabung? Okey, memang 2 nukleus tu bergabung tapi dia tetap juga berlaku penyusutan. Nanti sebab penyusutan ni perbezaan lah. Nanti awak kira cuba tengok soalan yang ketiga tadi. Hidrogen menjadi helium 3 2. Tengok apa yang berlaku kepada jisim. Okey, Akhlak Mardia cikgu, at the end of the reaction neutron tu tak ada function apa-apa ke? Except diambil untuk buat bahan radio. Functionnya memang function neutron tu adalah untuk digunakan untuk menghasilkan bahan radioaktif. Radioaktif buatan. Dekat Malaysia ada. Dekat Malaysia ada reaktor nuklear ni ada. Dekat Bangi. Dan reaktor nuklear tu yang ada di Malaysia digunakan untuk menghasilkan neutron lah. Dia bukan untuk hasilkan tenaga tapi untuk menghasilkan neutron. Nak digunakan untuk hasilkan radioaktif buatannya. Fission, pecah, fusion gabung. Lakur bukan gabung, lakur kan. Sebelum ni dalam form 4 kita belajar tentang latent heat of fusion. Pelakuran latent heat of fusion kan. Haba pandang tentu pelakuran. Sama lah situ. Okey. Ada lagi soalan? Sebelum kita tengok kepada contoh dalam modul. Okey, ni contoh dalam modul. Nampak modul ni?
paparan dan modul nampak? Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, ni secara apa yang telah terangkat tadi ada semula dalam modul ni. Nanti awak bolehlah highlight mana-mana yang bersesuaian. Okey, hampir semua yang disebut dalam PowerPoint tadi adalah dalam modul ni. Mana tenaga nuklear, macam mana kita nak tentukan kelebihan dan juga kekurangan menggunakan pembelahan nuklear tadi. Kelebihan dia, kos menggunakan kuasa nuklear sama seperti arang, dia tidak mahal. Cuma kos permulaannya tinggi lah. Sebab tu banyak benda yang kena kaji sebelum negara kita memulakan penggunaan tenaga nuklear. Okey, contoh. Boleh ambil jawapan akhir. Nanti saya cuba buat. Okay, hari ni saya tak bagi latihan. Awak lengkapkan jawab punya modul ni. Saya bagi pun tak apa kan, saya dah bagi dah copy complete. Nanti cuba buat latihan-latihan yang ada dalam modul ni. Ada masalah boleh PM lah. Okay. Dalam GC juga saya dah sertakan dengan beberapa video video yang awak boleh tonton berkaitan dengan tenaga nuklear. Kalau ada kesempatan nanti buka Google Classroom, tengoklah video-video yang saya share kan. Kalau tak nak tengok yang video saya share tu, awak boleh Google ataupun cari kat YouTube, banyak. Banyak dekat YouTube berkaitan dengan penjenaan tenaga dan sebagainya. Okey. Ni dah masuk 5.5 tapi kita pergi kepada slide tadi. Saya nak cerita sedikit berkaitan dengan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Okey. Penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear, hanya proses pembelahan nukleus digunakan. Okey, dalam reaktor nuklear digunakan adalah pembelahan nukleus untuk menghasilkan tenaga nuklear dalam reaktor. Kerana proses pelakuran nukleus sukar dikawal. Seperti mana tadilah, perbezaan dia, pembelahan nukleus adalah proses yang boleh dikawal. Pelakuran nukleus tak boleh. Okey, dalam reaktor nuklear, tindak balas berantai yang terkawal berlaku dan tenaga haba dibebaskan pada kadar yang tetap. Okey, ada fungsi-fungsi kat sini. Okey, ni bahagian-bahagian dalam reaktor nuklear lah. Ni reaktor nuklear. Ni bahagian reaktor nuklear. Okey. Sebelah sini. Okey, sebelah sini ni bahagian penjanaan. Dia ada dua kawasan. Satu bahagian reaktor, satu kawasan penjanaan tenaga. Okay, kat sini ada grafik moderator, ada fuel rod ni. Ni fuel rod, dekat tengah-tengah ni warna kuning ni fuel rod. Dalam fuel rod ni lah yang ada uranium. Kat sini lah kita akan letak uranium. Fuel rod tu adalah uranium lah. Okay, ada grafik moderator. Ni nak control lah. Lepas tu ada rod control. Rod control ni kita nak rod pengawal ni kita nak kawal neutron yang dihasilkan. Kita tak boleh hasilkan neutron yang terlampau banyak. Nanti tindak balas tak dapat nak kawal. So bagaimana kita nak control neutron dengan wujudkan control rod. Okay, nanti prosesnya macam ni lah. Prosesnya secara mudah. Okay, apabila berlaku, ni kawasan yang hitam ni, kawasan hitam ni ada air. Ada air biasa ataupun gunakan heavy water. Air berat. Air berat lain. Air biasa lain. Kan? Belajar dalam kimia mungkin tahu tu air berat apa. Okay, air. Kenapa guna air? Sebab muatan haba tentu air tinggi. Itu je lah. Kalau reason dia. Heavy water ke, pure water ke, kenapa guna? Sebab muatan haba tentunya tinggi. So apabila berlaku pembelahan nukleus dalam moderator ni,
dia akan menghasilkan haba. Haba tadi akan diserap oleh air. So air tadi dia akan, suhu dia akan meningkat. So akan hasilkan dalam bentuk steam. Akan mengalir sini. Haba pergi dekat kawasan ni. Akan menghasilkan steam. Steam tu ni akan memusingkan turbin. Okey, nanti awak tengok video yang saya sudah share dalam Google Classroom. Ada animation macam mana dia tunjukkan proses dalam reaktor nuklear. Kalau nak faham, awak kena tengok video tu. Sebab ni saya tunjuk tak nampak kan. Tak nampak proses dia. Nah, tengok dalam video tu. The working principle of reactor nuclear. Working principle of reactor nuclear. Nuclear reactor. Reactor nuclear. Working principle of nuclear reactor. Okey, menghasilkan tenaga haba yang banyak. Okey, teras grafit. Soalan ni dah, soalan semua ni dah keluar dalam SPM 2018. So kena ingat lah. Dalam SPM 2018 dia dah bagi soalan bahagian C. Tahu rezeki awak sebab lambat lagi SPM. Tahun depan buat SPM kan. Jadi dia akan keluar kot yang lebih susah lah. Tak tahu lah lebih susah ke lebih senang ke, tak pasti lagi. Mungkin boleh keluar sekali lagi lah untuk 2018. Okey, ada teras grafit. Teras grafit adalah tempat tindak balas pembelahan untuk menghasilkan neutron berhalaju tinggi. Jadi neutron yang perlahan lebih mudah ditangkap oleh nukleus uranium. Teras grafit bertindak sebagai moderator. Ini fungsi teras grafit. Teras grafit bertindak sebagai moderator untuk memperlahankan tindak balas berantai. Okey, teras grafit memperlahankan tindak balas. Okey. Reaktor tu mesti dibuat menggunakan dinding konkrit yang tebal supaya dapat menghalang kebocoran radiasi dari teras reaktor. Okey, tenaga haba dari gas pemanas digunakan untuk mendidih air kepada steam. Rod uranium ni kita panggil sebagai fuel tadi. Fuel tu. Fuel tu adalah rod uranium. Okey, nukleus dipisahkan oleh neutron dalam tindak balas berantai, membebaskan jumlah haba yang sangat besar. Tenaga yang dikeluarkan memanaskan gas sejuk yang melalui teras reaktor. Okey, rod pengawal boron atau kadmium. Rod pengawal ni, rod kawalan boron menyerap neutron. Dia akan serap neutron. Grafit, dia memperlahankan neutron tu. Memperlahankan gerakan neutron. Itu teras grafit. Teras boron, dia akan serap neutron yang berlebihan lah. Apabila rod diturunkan ke dalam teras reaktor untuk menyerap beberapa neutron, kadar tindak balas pembelahan dapat dikurangkan. Okey, saya ulang. Teras grafit digunakan untuk memperlahankan tindak balas berantai. Nak perlahankan dia punya pergerakan neutron. Tapi rod boron, pengawal boron, dia akan serap neutron. Jadi tindak balas berantai dapat dikurangkan. Kenapa nak kurangkan? Sebab kita nak kontrol. Kita nak kontrol tenaga haba yang dihasilkan dalam reaktor. Kalau kita tak kawal tenaga haba dalam reaktor tu, dia boleh menyebabkan reaktor tu pecah. Sebab haba yang sangat tinggi. Haba yang tinggi, tekanan tinggi, dia akan menyebabkan reaktor tu boleh pecah. Okey, mengeluarkan haba dari reaktor nuklear, ada cair penyejuk. Okey, ada turbin. Turbin tu digunakan untuk memutarkan penjana lah. Turbin tu digunakan untuk memutarkan penjana. Okey. Adakah setiap masa dia berfungsi? Tak Dia tak, bukan setiap masa berfungsi. Okey. Semua tengok kat sini. Ni ada yang kan. Okey. Masa yang ke atas ni maksudnya kita tak gunakan rod ni. Rod ni tidak digunakan. Okey. Kalau ke bawah, masuk ke dalam, maksudnya reaktor tu sedang digunakan. Kalau ada kesempatan nanti, ada rezeki ya. Tapi kalau bawa ke reaktor nuklear yang ada dekat Agensi Nuklear Malaysia, awak tak boleh masuk. Kena berusia 18 tahun ke atas baru boleh masuk. Tempat, dia akan tunjukkan lah. Akan tarik, naikkan dia punya rod ni apabila tak digunakan. Okey. Ni proses dia lah. Proses.
Okey, proses-proses ni boleh tengok secara video melalui video yang telah dikongsikan. Okey. Ada soalan? Kalau tak ada, kita teruskan. Ada sedikit sahaja lagi. Okey. Kalau tak ada, kita teruskan. Ada sikit sahaja lagi dan kita akan tamatkan dalam masa lebih kurang paling lambat pun setengah jam. Oh, kelas paling lama kali ni. Ha? Okey. Tak ada. Okay, saya akan mulakan dengan subtopik yang berikutnya. Okey, tajuk yang berikutnya adalah kepentingan pengurusan bahan radioaktif. Okey. Yang ni baca je kan, ni lebih kepada pembacaan. Okey. Jadi kalau tengok dalam modul dia tak menarik, awak boleh tengok dalam buku teks untuk 5.5 bab 5 ni boleh tengok dalam buku teks 5.4 dengan 5.5 grafik dalam buku teks menarik lah. Boleh tengok. Okey, untuk objektif yang seterusnya ni menerangkan kesan negatif bahan radioaktif dan juga menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil dalam pengurusan bahan radioaktif serta menerangkan pengurusan sisa radioaktif. Okey. Ini kalau keluar soalan berkaitan dengan radioaktif, tak kisahlah daripada mana-mana bahagian, 5.5 ni sangat penting. Sangat penting untuk awak tahu sebab dia akan uji awak bagaimana untuk mengendalikan bahan radioaktif. Sebagai contoh tadi, dalam bidang industri, kenapa perlu dalam bentuk pepejan? Macam mana kita nak alihkan bahan sumber radioaktif? Kat sinilah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menguruskan bahan radioaktif tu. Okey, kesan daripada bahan radioaktif, ini kena kesan negatif lah. Tenaga nuklear boleh menjadi satu ancaman yang serius kepada keselamatan dan juga kesihatan orang ramai kerana sinaran radioaktif boleh terbocor jika berlaku kemalangan dalam loji nuklear. Salah heja pula. Dalam loji nuklear. Ada kebocoran, boleh berlaku perkara yang tak diingini lah. Kerana sinaran nuklear yang terbocor akibat dari kemalangan berlaku akan mencemarkan alam sekitar, boleh memusnahkan dan merosakkan benda hidup serta boleh menyebabkan masalah genetik. Akan berlaku mutasi sel. Itu kesan negatif apabila berlaku kebocoran pada bahan radioaktif. Okay, apakah langkah-langkah keselamatan semasa mengendalikan bahan radioaktif? Bahan radioaktif boleh disimpan dalam bekas berdinding plumbum. Ni penting. Disimpan dalam bekas berdinding plumbum setebal beberapa sentimeter. Kenapa? Sebab kita berbalik semula kepada kuasa penembusan sinaran gamma. Sinaran gamma hanya boleh diberhentikan dengan plumbum ataupun dengan konkrit yang tebal. Sebab tu bahan radioaktif mesti disimpan dalam bekas berdinding plumbum. Sebab kita tak tahu ataupun sebelum ni saya dah maklumkan, semasa perebutan radioaktif tu sebenarnya dia akan pancarkan ketiga-tiga zarah bertenaga tu. Dia akan pancarkan alfa, dia pancarkan beta, dia akan pancarkan sinaran gamma. Itu bahan semasa reputan. Berlaku semasa reputan. Jadi tak kisahlah apa bentuk sekalipun bahan radioaktif tu, kita mesti simpan dalam bekas plumbum. Reaktor nuklear mesti dilindungi dengan menggunakan dinding plumbum yang tebal. Tak dapat nak buat dinding dengan plumbum, gunalah konkrit. Dan dikelilingi dengan konkrit beberapa meter tebalnya. Okey. Lepas tu labelkan sumber radioaktif pada bekas yang mengandungi bahan radioaktif.
Okay, maksudnya letaklah simbol. Tak nak letak, tak nak tulis sumber, tulis. Mungkin letakkan simbol. Simbol rehan radioaktif. Okay, sumber radioaktif yang kuat hendaklah dikendalikan dengan menggunakan alat kawalan jauh. Maksudkan alat kawalan jauh. Guna robot ke, guna remote ke. Maksudnya kita jangan sentuh secara direct bahan radioaktif. Dia akan merosakkan sel nanti. Okay, sumber radioaktif yang lemah boleh dikendalikan dengan menggunakan penyepit. Pakaian perlindungan dan sarung tangan harus digunakan semasa bekerja dalam bahan radioaktif. Okay, lencana filem boleh dipakai untuk memantau dos sinaran yang diterima oleh pekerja. Pakai lencana filem. Dan juga sisa radioaktif hendaklah diurus mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Sebab sisa radioaktif ni dia ada 3 peringkat. Rendah, sederhana dan juga tinggi. Sisa radioaktif ni ada 3 peringkat. Dan dia ada kaedah untuk melupuskannya. Okey. Sisa radioaktif merupakan bahan pembuangan daripada suatu sistem industri. Sisa radioaktif adalah datangnya daripada aktiviti industri yang menggunakan bahan radioaktif yang ditinggalkan selepas sesuatu proses reputan radioaktif. Okey, sistem pengurusan tadi saya cakap ada tiga paras. Okey, paras rendah. Paras rendah ni datangnya daripada mana? Hospital, makmal. Dia tidak berbahaya dan mempunyai separuh hayat yang pendek. Macam mana nak lupuskan? Kaedah pembakaran atau tanam lah. Biasa kita akan tanam lah. Pelupusan akan tanam. Okey, arah paras yang kedua, sederhana. Datang daripada sistem jana kuasa. Okey, macam mana nak lupuskan dia? Okey, kalau separuh hayat yang melebihi 30 tahun, tanam bawah tanah yang dalam. Mesti letak dalam tanah. Tanam lebih dalam lah. Berbanding paras rendah. Okey. Kalau paras tinggi, ini biasa paras tinggi daripada uranium lah. Uranium. Okey, disimpan dalam bekas keluli tebal, ditanam dalam kedalaman 600 meter. Lebih dalam daripada paras sederhana. Itu cara-cara kita nak menguruskan sisa radioaktif. Okey. Yang ni satu lagi yang tak ada dalam nota saya yang asal. Awak kena tahu ni kesan somatik dan kesan genetik. Kalau ada adik-adik yang form 4 sekarang ni, suruh dia ajar kesan somatik, kesan genetik. Dia tahu ni. Okay, kesan somatik adalah yang berlaku pada badan orang yang terdedah. Dia akan memberi kesan apa? Letih, rambut gugur. Kalau tengok rambut tu banyak gugur, mungkin dah kena pancaran radioaktif ke tak? Penyakit leukemia dan juga kegagalan fungsi organ. Okey, itu kesan somatik. Okey. Okey, yang kedua kesan genetik. Kesan genetik ni yang lebih bahaya lah. Kesan genetik ni sangat bahaya sebab dia boleh mempengaruhi sel-sel pembiakan dan menyebabkan kecacatan zuriat generasi baru. Nah, ni bahayalah. Ni pernah ditanya lah dalam soalan objektif. Antara berikut manakah kesan-kesan somatik? Biasa yang belakang-belakang ni banyak untuk soalan objektif lah. Kena tanya, tahulah nanti. Okey, yang ni nanti boleh lengkapkan. Jawapan saya dah berikan sebelum ni. Okey. So, tamat pembelajaran kita untuk bab yang ke-10. Okey, ambil kehadiran untuk sesi yang terakhir. Tahu kan, kehadiran ni penting. Jangan keluar lagi, saya tengah ambil kehadiran ni. Okey, recorded 52 orang.
Okey. Dah ada apa-apa pertanyaan? Okey, tak apa. Saya ambil dua kali tadi. Ha? Ha. Okey. Stop record. Tak ada apa-apa soalan nak tanya?